Korang perasan tak dua orang yang lari tadi? Oh, yang lari tadi tu ke? Dia ni Haziq dengan Azrai. Aku dah lama tak berhenti dengan diorang sebenarnya. Ya, dia tak apa-apa itu orang. Jom lah, kita dia orang. Ya, aku on je weh. Jom. Boleh Jom lah. Alam ni? Malam ni. Ya. Susah dia sana ni. Kacau lah Zek. Kau main game ni, tengok. Game apa kau main? Tak apalah. Apa benda? Tak ada apa-apa pun. Ada tadi kat sana. Ish, tak ada apa-apa lah. Kau hadiah je ke? Tak hati dah. Diorang balik. Nak ah, Yalah. nak kalah dah ni. Yalah. Diam. Kata. Diorang balik. Break out sini. Balik lah. Balik aku betul. Baik sama Isan dia orang. Azrai, macam mana dah? Dah. Azrai. Lama-lama lah. Orang tak urat weh. Dia mati ke? Kenapa tak gerak tu? Weh, kurang. Weh, tak lawak. Prank gondrong weh. Bangun lah. Aku rasa dia dah mati dah. Kau ya betul. Jangan lah. Tak apalah, kita uruskan dulu jenazah mereka, jangan betul siapa lagi. Macam tu je. Weh, tarik cepat. Berat. Apa tarik dia? Baiklah pendengar sekalian, kita kena tahu bahawa ada 4 perkara yang bersangkut paut dengan seorang jenazah itu. Yang pertama, kita perlu memandikan jenazah. Kedua, mengkafankan jenazah. Ketiga, mensolatkan jenazah. Dan yang keempat, mengebumikan jenazah. Apakah peralatan-peralatan yang diperlukan untuk memandikan jenazah? Pertama, tempat meletakkan mayat. 2. Kain nipis. 3. Sarung tangan. 4. Kain kecil atau kapas. Yang kelima, kain tuala. Seterusnya, yang keenam, alat sugi yang lembut. 7. Sabun. 8. Debu tanah yang suci. 9. Air debu kapur barus. Yang ke-10, air. Dan yang terakhir, air perahan daun bidara. Cara-cara memandikan jenazah. Pertama, sebelum kita memulakan mandian, kita perlulah memakai sarung tangan dan meletakkan jenazah di tempat mandi. Kemudian, barulah kita siramkan jenazah dengan air dari hujung kepala sehingga hujung kaki. Yang ketiga, kita menghilangkan najis daripada jenazah. Keempat, kita mengangkat sedikit bahagian kepala jenazah sehingga paras dada. Kemudian kita keluarkan kotoran dalam perut jenazah secara perlahan-lahan. Dan yang keenam, kita mengiringkan badan jenazah ke kiri dan ke kanan dan bersihkan bahagian belakang badannya. Cara-cara yang seterusnya, cuci jenazah dengan menggunakan sabun. Yang ke-8, bersihkan telinga, hidung dan gigi menggunakan putik kapas.
Seterusnya, siram atau basuh seluruh badan jenazah dengan air. Yang ke-10, bilas dengan air seluruh anggota badan jenazah. Seterusnya, siramkan air kapur barus dan yang terakhir, ambilkan wuduk untuk jenazah. Berkenaan hukum dalam mengkafankan jenazah, kita dapat fahami melalui perincian tersebut. Pertama, hukum fardu kifayah iaitu memadai dengan sekurang-kurangnya kita menggunakan satu lapisan kain untuk menutupi seluruh badan si mati. Tetapi sebaik-baiknya kita menggunakan 3 lapisan bagi orang lelaki dan 5 lapisan bagi orang wanita. Sunat juga untuk kita menggunakan kain berwarna putih dan meletakkan wangian pada kain kafan tersebut. Kita kena tahu juga bahawa haram menulis sebarang ayat Al-Quran atau nama Allah atas kain kafan. Dan hukum yang keempat ialah makruh sekiranya berlebihan dalam mengkafankan jenazah dan mengkafankan dengan kain selain kain berwarna putih. Seterusnya, cara mengafankan jenazah. Yang pertama, bentangkan 2 lapisan kain kafan lalu taburkan kapur barus ke atas setiap lapisan. Yang kedua, bentangkan lapisan ketiga lalu letakkan mayat dengan perlahan-lahan secara menelentang dan kiamkan tangan si mati. Yang ketiga, gunting kapas kecil-kecil untuk diletakkan di setiap sendi dan anggota sujud mayat. Cara mengafankan jenazah yang seterusnya ialah kita ambil sekeping kapas dan masukkan kapur barus ke dalamnya, lalu kapas itu diletakkan pada kemaluan si mati, tetapi jangan masukkan ke dalam kemaluan mereka. Kemudian, orang yang mati dalam keadaan ihram, kita perlu tahu bahawa tidak boleh diletakkan sebarang bauan ketika mengkafankan jenazahnya, serta haram menutup muka dan kepala lelaki yang mati dalam ihram. Dan seterusnya, mayat itu lalu diikat supaya tidak terurai kapas-kapas yang ada, namun ikatan tersebut hendaklah dibuka apabila dikebumi nanti. Seterusnya, rukun solat jenazah. Terdapat 7 rukun solat jenazah. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri tegak. 3, 4 kali takbir. Yang keempat, Al-Fatihah. Yang kelima, selawat ke atas Nabi. 6, doa buat si mati. Dan yang terakhir, memberi salam. Untuk niat solat jenazah, usalli ala hadzal mayyiti, sahaja aku salat ke atas jenazah lelaki ini, atau untuk perempuan, hadhihi mayyitati, 4 takbiratin, 4 kali takbir, fardu kifayatin, secara fardu kifayah, imaman ataupun ma'muman lillahi ta'ala. Bacaan pada takbir pertama solat jenazah ialah bacaan surah Al-Fatihah. Manakala pada takbir kedua ialah selawat ke atas Nabi, iaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selepas takbir yang ketiga dalam solat jenazah, kita akan membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita ath-thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min 'adzabil qabr aw min 'adzabin nar. Bagi bacaan takbir keempat bagi lelaki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftana ba'dahu waghfir lana wa lahu wa laqawana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubana ila alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Maksudnya,
Ya Allah, janganlah Engkau mencegah kami mendapat pahalanya. Jangan Engkau datangkan keresahan kepada kami sesudahnya. Ampunilah kami dan si mati. Manakala, bacaan bagi takbir keempat jenazah perempuan pula adalah sama, tetapi domir hu digantikan dengan ha. Bagi menunaikan solat jenazah, kita perlu tahu juga cara meletakkan jenazah di hadapan imam. Bagi jenazah lelaki, kepalanya berada betul-betul di hadapan imam dan kakinya pula menghala ke arah kanan imam. Bagi kedudukan jenazah perempuan pula, kepala berada di sebelah kanan imam dengan pinggangnya selari dengan kedudukan imam. Beberapa adab yang boleh kita titik beratkan ketika menguruskan jenazah. Kita perlulah mengesahkan kematian jenazah itu, dan kita juga tidak boleh memburukkan jenazah, dan kita sentiasa mendoakan kesejahteraan jenazah. Sekarang, mari kita kembali ke cerita kita. Bukan korang dah mati ke? Sebenarnya patutlah Ustaz kata dulu, kalau orang mati, kita kena sahkan. Ingat tak kawan-kawan? Tiga. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz atas segala ilmu. Untuk sepanjang 2 sem ini, Ustaz mengajar kami. Jaga diri Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz the best. Selamat tinggal Ustaz. Ada rezeki kita jumpa lagi. Syukran Ustaz. Thank you Ustaz. Sayur terpisah, hikayat indah kini hanya tinggal sejarah. Berhembus angin rindu, begitu nyamannya terhidu wangian kasihmu. Hujan lebat mencurah kini, bagaikan tiada henti. Kaulah laguku, kau irama terindah, tak lagi ku dengar